Saya Balkis binti Abdul Ghani, bernombor menteri A181093. Berikut merupakan biodata Datuk Dr. Azizan Osman. Nama penuh beliau, Datuk Dr. Azizan bin Osman, dilahirkan pada 14 November 1974 di Kota Baharu, Kelantan. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif aka CEO Richwood Resources Sdn Bhd. Beliau pernah bersekolah di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina P. Chuan 2 Pontian Johor, Sekolah Menengah P. Fong Melaka. Beliau juga melanjutkan pengajian tinggi dalam jurusan Diploma Analisa Pelaburan, Ijazah Sarjana Muda Kewangan, Sarjana Pemasaran, PhD Sains Metafizik, PhD bagi Psikologi. Beliau juga merupakan anak Melayu pertama tempatan sulung yang mendapat anugerah Global Top 50 Marketing dan Advertising Leaders. Richwood International merupakan syarikat Malaysia pertama yang menerima anugerah antarabangsa di persidangan pertama MADCON Dubai 2019. Pengiktirafan global ini adalah bukti keterampilan kepintaran dan visi Datuk Dr. Azizan Osman untuk memperkasakan individu dan membantu masyarakat Malaysia membina legasi perniagaan. Beliau juga pernah berkata, terdapat beberapa ciri-ciri orang yang berjaya. Yang pertama, bersyukur. Kedua, membina keyakinan. Yang ketiga, tidak membandingkan diri sendiri. Yang keempat, suka bersosial. Kelima, mempunyai strategi sendiri. Keenam, memaafkan. Ketujuh, menambah pengalaman. Kelapan, menikmati dan menghargai kehidupan. Yang kesembilan, mempunyai komitmen yang tinggi dalam mencapai impian. Yang kesepuluh, menjaga kesihatan. Dan akhir sekali, menjaga hubungan dengan Tuhan. Selain itu, terdapat 10 kuasa bina bisnes yang berjaya yang telah dikatakan oleh Datuk Dr. Azizan Osman. Antaranya, tetapkan hala tuju perniagaan, buat bisnes yang disukai, berada dalam persekitaran positif, mantapkan diri dengan ilmu, utamakan pelanggan, perancangan yang teliti, persediaan diri yang cukup, cipta rangkaian hubungan, pemasaran berkesan dan akhir sekali jangan mudah berputus asa. Saya Nur Hadijah binti Zainal, nombor menteri A181023. Yang pertama, gelaran Datuk Wira buat Dr. Azizan Osman. Dr. Azizan Osman telah dianugerahkan dengan gelaran Datuk Wira pada Majlis Istiadat Penganugerahan Darjah, Bintang dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka sempena sambutan ulang tahun ke-71 Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Mustam yang di-Pertua Negeri Melaka sesi kedua. Di dalam istiadat tersebut, beliau telah menerima penganugerahan Darjah Cemerlang Seri Melaka yang membawa kepada gelaran Datuk Wira. Seterusnya, kenapa perlu ada cabaran dalam hidup? Setiap manusia sememangnya tidak akan lari daripada menghadapi pelbagai ujian dan cabaran dalam hidup. Bak kata Azizan Osman di laman Facebooknya, semua orang menghadapi cabaran. Malah, orang yang berjaya juga menghadapi. Tetapi, cabaran yang paling besar ada dalam diri kita. Apa juga cabaran atau masalah yang dihadapi, kita mampu untuk kawal diri kita dan anggaplah cabaran sebagai batu loncatan untuk kita lebih kuat dan asbab untuk kita lebih rasa bersyukur. Seterusnya, 9 pesanan untuk berjaya di dunia dan akhirat. Yang pertama, bersabar dalam berusaha. Yang kedua, menjaga solat. Yang ketiga, sentiasa berselawat. Yang keempat, eratkan hubungan silaturahim. Yang kelima, perbanyakkan sedekah. Keenam, sentiasa bersyukur. Ketujuh, berserah setelah berusaha. Yang ke-8, sentiasa ukirkan senyuman. Dan yang terakhir, yang ke-9, bersemangat menjalani kehidupan setiap hari. Bagi yang terakhir, millennial mindset. Seseorang yang mempunyai mindset positif akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai apa yang difikirkannya tanpa berputus asa dan mudah terpengaruh terhadap hasutan negatif orang lain. Misalnya, dalam konteks perniagaan, seseorang usahawan meletakkan millennial mindset iaitu pemikiran jutawan dengan harapan mereka akan mencapai kejayaan dengan menjadi seorang jutawan yang berjaya. Oleh hal yang demikian, mereka akan terdorong untuk mendapatkannya melalui tindakan-tindakan yang mereka lakukan seperti bekerja lebih masa, merancang strategi perniagaan dan mendalami pelbagai ilmu pengetahuan tentang keusahawanan. Seterusnya, saya Wan Nur Husna binti Wan Ashraf Afendi akan kongsikan sedikit ulasan tentang kata-kata motivasi Dr. Azizan Osman untuk berjaya. Antaranya adalah nasihat untuk orang yang suka beri alasan. Menurut beliau, orang yang memberi alasan adalah orang yang akan menangguh banyak perubahan dan kejayaan dalam hidup dia. Alasan yang kita sering keluarkan inilah yang akan menjadi batu penghalang kepada kejayaan kita. Dan jika kita tidak kejar kejayaan tersebut, kejayaan tidak akan tunggu kita. Seiring dengan kata-kata beliau, manusia bukan tak nak berjaya. Mereka cipta alasan hanya untuk sedapkan hati sendiri yang takut untuk berjaya. Seterusnya adalah highest purpose of life. Dapat diulaskan daripada video TikTok beliau bahawa untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan atau meningkatkan kehidupan kita, semua orang memerlukan satu tujuan dalam kehidupan dan jika diabaikan, kita tidak akan berusaha dan sukar untuk meningkatkan taraf kehidupan kita.
Selain itu, menurut video beliau tentang jangan mimpi jadi kaya, dapat diulaskan bahawa kita masih boleh kaya, tetapi kaya dalam keadaan kufur jika kita tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Jika kita berpegang dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan, semua perkara akan jadi mudah kerana Allah yang memberi idea. Dia juga yang memberi jalan dan dia juga yang akan memimpin kita dalam kehidupan. Seiring juga dengan kata-kata beliau, jangan mimpi nak kaya kalau tak jaga yang maha kaya. Dan seterusnya adalah tentang formula manusia. Menurut beliau, sel otak manusia boleh dimasukkan dengan memori, dan sebelum kita tahu untuk melakukan sesuatu dan ketika kita baru mula ingin melakukan sesuatu, memori sel kita belum ada ingatan tentang perkara tersebut. Jika kita tidak melatih sel memori kita apabila kita ingin membuat atau belajar perkara baru, otak kita akan menolak ilmu-ilmu baru ini ataupun kita panggil sebagai rejection. Jadi pentingnya untuk sentiasa mempraktikkan apa yang telah kita pelajari supaya ilmu itu kekal dalam otak kita. Nama saya Zulaika binti Muhammad Kamal dengan nombor matrik A181198. Pada blok yang pertama, terdapat 4 cara kita boleh meningkatkan keyakinan diri, iaitu melalui yang pertama ilmu yakin berdasarkan ilmu pengetahuan, yang kedua ilmu yakin berdasarkan dengan melihat, yang ketiga melalui hakul yakin berdasarkan dengan pengalaman sendiri, dan yang terakhir adalah kamalul yakin, iaitu berdasarkan dengan keyakinan yang sempurna. Seterusnya, pada blok yang kedua, Dr. Azizan Osman telah berkongsi 3 kunci mencapai kejayaan. Apa yang saya dapati, 3 kunci mencapai kejayaan adalah syukur, solat dan sedekah. Untuk kita mencapai kejayaan, kita mestilah berbalik semula kepada Sang Pencipta kita. Makin kita ingat dengan Allah, makin Allah ingat dengan kita, maka kejayaan juga akan mudah untuk kita capai. Pada blok yang ketiga adalah berkenaan cara untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Apa yang saya dapati, semua ini bermula dengan diri sendiri. Kita mestilah fokus, bijak merancang strategi dan usaha melakukan sesuatu dengan baik untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Seterusnya, pada blok yang keempat adalah ciri-ciri orang yang berjaya. Ciri-ciri orang yang berjaya adalah persisten, iaitu kita mestilah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah resilience, iaitu mempunyai daya tahan yang kuat. Kita tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah improvement, sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap diri sendiri untuk mencapai kejayaan di masa yang akan datang. Akhir kata, bukan mudah untuk berjaya. Kita mestilah berusaha untuk mencapaikannya. Akhir kata, bukan mudah untuk berjaya. Kita mestilah usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai setiap kejayaan yang kita impikan. Saya Nur Syahira binti Abdul Rahim yang memegang nombor matrik A181099 akan membentangkan beberapa dapatan kajian yang telah saya peroleh. Pertama sekali, Datuk Dr. Azizan Osman berkongsi mengenai tips untuk berubah dan kaya di dunia serta di akhirat. Berikut merupakan 10 kuasa untuk berubah yang telah beliau kongsikan. Seterusnya, beliau menyarankan kita untuk lebihkan sikap memberi dalam kehidupan seharian. Beliau telah berkongsi beberapa cara untuk mempraktikkan amalan memberi dalam kehidupan seharian. Berikut adalah antara saranan beliau. Di samping itu, beliau juga berkongsi cara mencapai kejayaan menggunakan teknik magnet di mana M membawa maksud kita perlu menetapkan matlamat hidup kita, A. attitude, menjaga tingkah laku diri, G. gigih dalam proses mencapai matlamat hidup, N. bernekat untuk memastikan matlamat kita tercapai, E. ilmu, memahami emosi orang lain, T. tindakan luar biasa, beranikan diri melakukan perkara yang luar dari kemampuan kita. Akhir sekali, di dalam perkongsian ini, beliau telah memberi contoh beberapa wanita yang berjaya dalam bidang mereka. Ini membuka mata orang ramai, tidak mustahil wanita juga boleh berjaya. Kemudian, beliau memberi beberapa tips untuk wanita berjaya dalam bidang perniagaan. Berikut merupakan beberapa tips yang telah beliau kongsikan. Saya Nurul Izzah binti Muhammad Razim, nombor matrik A181055. Antara rahsia kejayaan yang telah dikongsikan oleh Dr. Azizan Osman ialah kita janganlah membuang masa, khususnya dalam 3 perkara. Yang pertama, melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, mencuba sesuatu perkara tanpa ilmu. Yang ketiga, mendengar kata-kata orang, khususnya kata-kata yang negatif. Selain itu, kita mestilah menguasai potensi diri dengan cara mengenali kelebihan dan kekuatan diri dan mengetahui matlamat dengan jelas serta cara untuk mencapai matlamat tersebut dan mengenal pasti halangan-halangan yang mungkin boleh menyekat kejayaan diri. Seterusnya, seseorang itu hendaklah sentiasa bertindak pantas dan tidak menangguh kerja. Ini kerana semakin cepat kita bertindak, semakin cepat kita memperoleh hasil. Fast action, fast result.
Akhir sekali, kita sewajarnya belajar membina karakter orang berjaya. Pembinaan karakter atau pembentukan peribadi amatlah penting bagi setiap orang, dan antara karakter orang berjaya ialah berdisiplin, yang mana sentiasa komited dan konsisten dalam melakukan sesuatu perkara. Hasil dapatan yang pertama adalah berkenaan keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik dalam keadaan tiada mentor atau ilmu adalah dengan membuat suatu keputusan. Jadinya kita sebagai manusia ni takkan lari daripada membuat keputusan yang berbeza dalam hidup kita. Namun janganlah kita putus asa ataupun kita nak patah semangat. Sebab apa? Sebab setiap kejayaan itu datangnya daripada pelbagai percubaan yang kita buat dalam hidup kita. Kesilapan tu sebenarnya adalah pengalaman yang mengajar kita cara membuat keputusan yang terbaik. Seterusnya adalah hasil dapatan yang kedua adalah cara berfikir yang betul. Faktor yang membezakan antara individu berjaya dan individu biasa adalah dengan cara mereka berfikir. Cara berfikir yang betul adalah seperti berfikiran positif, manakala cara berfikir yang salah adalah seperti berfikiran negatif ataupun kita berfikir berlebih-lebihan ataupun kita tidak tahu berfikir. Jadinya kita kena tingkatkanlah kemahiran kita berfikir ni atau kita kena ubah cara kita berfikir. Seterusnya hasil dapatan yang ketiga adalah kita kena mulakan langkah pertama. Kurangnya ilmu seseorang itu akan menyebabkan hidup kita terumbang-ambing. Maka dengan ilmu ni kita akan rasa dengan lebih yakin untuk ambil langkah pertama tu, untuk mengusahakan sesuatu. Jadi kita perlu ada matlamat. Sebab apa? Dengan matlamat tu akan menjadi pendorong kepada kita, dan kita juga perlu ada perancangan. Sebab dengan perancangan tu kita akan rasa lebih yakin dengan nak dekat tu dengan matlamat kita tu. Seterusnya hasil dapatan yang keempat adalah berkenaan fokus kepada kejayaan. Masalah fokus ni seringkali menjadi salah satu sebab atas kegagalan seseorang tu dalam melakukan suatu tugasan. Sebab apa ni? Sebab mereka tidak dapat memberikan komitmen yang terbaik. Jadi bagaimana kita nak kekalkan fokus kita? Antara cara ni kita kena dahulukan perkara yang paling mustahak. Kita kena tanya kat diri kita perkara apa yang paling mustahak pada kita pada waktu itu. Dengan tu kita kena buat list, buat jadual ataupun buat senarai perkara penting yang kita perlu lakukan. Saya Ahmad Kim Effendi dan saya akan menceritakan apa yang saya dapat daripada tulisan blog saya. Yang pertama ialah tajuk jutawan akhirat. Kita mengetahui bahawa dunia ini sementara dan akhirat merupakan satu alam yang kekal abadi. Jadi kita bahukan kaya amalan di akhirat walaupun kita miskin atau kaya di dunia. Seperti yang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan terdapat 3 perkara yang kita boleh jadikan sebagai pahala pasif, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak soleh. Kesemua ini adalah pahala yang pasif yang kita boleh dapat untuk menjadi jutawan akhirat walaupun kita sudah ke alam lain. Selain itu, kita juga mengetahui bahawa jiwa kita ini ibarat satu kolam yang besar dan kitalah yang menjadi penentu sama ada kita mengisi kolam itu dengan benda yang positif ataupun negatif. Dan untuk menjadi jutawan akhirat, kita boleh mengisinya dengan amalan-amalan yang baik serta bersifat mahmudah seperti tolong orang, sedekah, memberi salam dan sebagainya. Yang kedua ialah tajuk haters kunci marketing dan hidup kita perlu direnungi setiap masa. Dr. Azizan mengibaratkan hidup kita ini adalah satu garisan lifeline dan sedikit demi sedikit masa telah berlalu dan tidak akan kembali lagi, dan kita dapat simpulkan bahawa hidup kita di dunia ini adalah satu perjalanan yang sangat ringkas. Seorang pengajar beliau iaitu Mr. Lee memberi satu nasihat bahawa sebagai seorang pekerja atau peniaga, hidup ini akan dinilai 2 perkara, iaitu berapa banyak pendapatan yang kita ada dan berapa banyak kita memberi demi kepentingan orang lain. Oleh itu, dalam masa yang berbaki ini, kita boleh bertindak dengan bijak dan pantas untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan diri kita. Jangan pedulikan kata-kata negatif dan bangkitlah untuk mendapat dan juga memberi. Dan pesanan Dr. Azizan kepada kita ialah setiap tahun kita renunglah semula lifeline kita dan berapakah nilai diri kita dalam usaha bekerja atau beribadat. Baik, yang ketiga yang tajuk tips blogging untuk meningkatkan pasaran kita, di mana blog ini merupakan satu aset utama dalam memajukan satu bisnes. Antaranya, kita gunakan blog ini untuk melakukan segala aktiviti yang kita telah lakukan supaya tidak dilupai oleh orang ramai atau die off begitu saja. Selain itu, penulisan blog ini juga menjadikan bisnes kita searchable kepada orang lain untuk dijadikan rujukan dan bisnes dapat diiktiraf oleh orang ramai sebagai bisnes yang aktif. Tambahan pula, blog kita juga boleh dijadikan sebagai bahan isi dalam penulisan majalah, akhbar ataupun di internet. Kesannya pada semua ini, rank bisnes kita akan meningkat dan pemasaran kita akan berganda insyaAllah. Dan akhirnya ialah 3 cabaran dalam membina bisnes, terutamanya pada musim pandemik ini. Yang pertama ialah getaran ekonomi yang makin merosot kerana kita kekurangan pelabur asing, kuasa untuk membeli pun semakin hilang dan kemampuan rakyat untuk membeli barangan juga semakin berkurangan. Selain itu, banyak syarikat yang sudah tutup kedai dan juga
kurang peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh penduduk setempat. Yang kedua ialah ketakutan, sama ada ketakutan itu membuat kita lebih bersedia ataupun ketakutan itu memberi jalan buntu pada kita. Kebanyakan peniaga di Malaysia takut untuk mencuba benda yang baru seperti teknologi yang canggih. Kesannya hampir 95% peniaga di Malaysia masih menggunakan cara yang lama dan taraf pemasaran mereka hanyalah mendatang ataupun semakin menurun. Yang ketiga ialah kos sara hidup seseorang, di mana kesan daripada kemerosotan ekonomi negara, kos sara hidup rakyat juga semakin meningkat hari demi hari, dan tanpa kita sedari, semakin berilmu kita hidup, semakin tinggi kos sara hidup kita. Nama saya Afiah binti Jasni, bernombor matrik A181083. Penemuan pertama saya terhadap Dr. Azizan Osman ialah beliau merupakan seorang wira perniagaan kecil dan sederhana Malaysia. Telah memberi kata-kata semangat dan menyarankan metodologi untuk mengatasi kesukaran menghadapi kesan ekonomi ketika COVID-19. Artikel yang kedua adalah mengenai sebuah model penguasaan pemasaran dan memberi inspirasi kepimpinan bagi menyumbang kepada kejayaan usahawan dalam memulakan perniagaan. Artikel yang ketiga adalah perkongsian berkenaan sumbangan yang dilakukan oleh bekas pesakit COVID-19 Azizan Osman. Pada pendapat saya, tindakan beliau memberi inspirasi dan pedoman kepada orang ramai untuk turut membantu dalam kemelut COVID-19. Artikel yang terakhir sekali dapat dikenal pasti bahawa tokoh Dr. Azizan Osman mempunyai sasaran seterusnya menjelang tahun 2023, iaitu disusun untuk melakar lebih banyak kejayaan usahawan negara ini. Malah akan memastikan bangsa usahawan terus mampu bertahan walau apa situasi mendatang. Nama saya Mauizah Munirah binti Hashim, nombor matrik A180802. Dapatan kajian saya ialah Datuk Wira Dr. Azizan Osman merupakan seorang usahawan yang berjaya. Beliau suka mengajar dan mengajak orang lain untuk turut berjaya. Banyak perkongsian beliau telah membantu ramai orang untuk mengubah kewangan hidup. Pertama, beliau telah berkongsi mengenai 7 sebab dan penghalang untuk menjadi kaya. Penghalang yang pertama adalah tidak percaya pada diri. Yang kedua, tidak membuat keputusan untuk bina kewangan yang baik. Yang ketiga, suka bertangguh. Yang keempat, takut gagal. Kelima, takut dikritik. Keenam, tidak berfikir untuk jangka masa yang panjang. Dan 7, kurang ilmu yang sebenar tentang sesuatu perkara. Seterusnya, beliau juga berkongsi mengenai karakter orang yang berjaya. Karakter orang yang berjaya ialah sanggup belajar, sanggup dibimbing, sanggup ditegur dan sanggup melakukan perubahan walau dengan apa cara sekalipun. Untuk berjaya bukan sesuatu perkara yang mudah, tetapi untuk berjaya perlukan kepada tindakan, dan tindakan itu bermula daripada sebuah impian. 3 ciri utama untuk mencapai impian adalah fokus kepada matlamat. Kedua, merancang dengan teliti. Yang ketiga, belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang terakhir adalah perkongsian mengenai proses untuk mula membaiki tahap kewangan. Proses yang pertama adalah mempunyai kesedaran yang jelas, merancang matlamat kewangan dengan baik, mencatat wang keluar masuk setiap bulan. Keempat, perhatikan keutamaan perbelanjaan. Dan kelima adalah berdisiplin. Secara kesimpulannya, apa yang saya belajar daripada perkongsian beliau ialah untuk berjaya perlu kepada keinginan, tindakan dan impian. Saya, Aflina Hazwa binti Rozwan, bernombor matriks A180885, akan membentangkan 4 artikel tentang Dr. Azizan Osman. Artikel yang pertama iaitu 13 tips untuk berjaya. Di dalam artikel ini, Dr. Azizan Osman ada kemukakan 13 cara bagi seseorang itu untuk berjaya. 7 daripadanya adalah sebab mengapa seseorang itu tidak dapat berubah untuk berjaya dan harus mengatasi masalah, iaitu ego, skeptikal, takut, malas, kurang keyakinan diri, suka tangguh dan suka bagi alasan. Dan selebihnya ialah tips untuk berjaya, iaitu attitude, disiplin, mentality, pantas, fast action, fast result dan tindakan. Artikel yang kedua pula iaitu 10 kesilapan mereka yang baru nak berniaga. Di dalam artikel ini, Dr. Azizan Osman ada berkongsikan 10 jenis kesilapan yang sering dilakukan oleh peniaga-peniaga yang hendak mulakan perniagaan. Seterusnya, artikel yang ketiga ialah tentang rahsia tarikh lahir anda.
Dr. Azizan Osman sangat terkenal dengan taktik beliau dalam mengetahui rahsia di sebalik tarikh lahir seseorang. Jadi, di dalam artikel ini saya telah berkongsikan cara atau teknik yang digunakan oleh Dr. Azizan Osman dalam merungkai rahsia tarikh lahir seseorang. Artikel yang terakhir iaitu yang keempat yang berjudul Masanya untuk Bangkit. Di dalam artikel ini, saya telah merungkaikan pengalaman Dr. Azizan ketika beliau pernah gagal dan beliau bangkit. Dr. Azizan Osman ada berkongsikan satu formula untuk bangkit iaitu 3 dan 2. Di mana 3 terdiri daripada mentor, ilmu dan sistem, manakala 2 ialah tindakan yang luar biasa dan tindakan yang berani. Itu sahaja ringkasan artikel-artikel daripada saya. Sekian, terima kasih.